Korang nak tahu tak apa yang paling disturbing pasal serial killer ni? Benda yang paling disturbing pasal serial killer ni sebenarnya bukan pasal kekejaman yang dilakukan kepada mangsa-mangsa diorang tau. Benda yang paling disturbing adalah diorang punya logik, cara diorang berfikir. Diorang sebenarnya tak anggap pun mangsa diorang ni sebagai manusia pun. Korang nak tahu tak yang otak Jeffrey Dahmer pernah disimpan di dalam balang untuk diuji kaji oleh saintis. Dan seorang lagi adalah Diogo Alves, seorang pembunuh bersiri daripada Portugis pada kurun ke-19. Dia dikatakan bertanggungjawab membunuh seramai 70 orang mangsa daripada tahun 1836 hingga 1840. Kepalanya disimpan di dalam balang selepas hukuman pancung dijalankan. Kepala dia masih menjadi bahan pameran di Lisbon Faculty of Medicine di Portugis. Ini baru pembunuh bersiri yang seorang-seorang buat kerja. Macam mana pula dengan dua orang pembunuh bersiri bekerjasama dalam melakukan jenayah diorang? Kombinasi meletup guys. Mesti korang ingat ya Abang Boy akan cover kes Fred dan Rose West. Tak guys, kes tu dah ramai sangat dah orang cover. So untuk kekalkan tema channel ni dengan benda-benda yang rare, hari ni Abang Boy akan cover satu pasangan pembunuh yang gila. Dan yang paling mengerikan adalah apa yang diorang buat dengan kepala mangsa diorang. Abang Boy yakin korang tak pernah dengar pasal diorang ni. Korang nak tahu siapa? Sabar jap, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas dengan video Abang Boy yang akan datang. Jack Murray atau nama sebenarnya adalah John Robert Murray adalah seorang warga negara Australia yang berhijrah ke Hollywood untuk cuba mengubah nasibnya. Dia sebenarnya adalah seorang penyanyi country music dan tak berapa berjaya. Susah gila sebenarnya nak jadi artis ni. Tapi walaupun macam tu, dia adalah dapat show kecil-kecil dekat bar dan kelab malam di area California pada tahun 80-an. Salah satu kelab yang dia selalu perform adalah sebuah bar kecil di utara Hollywood yang bernama The Little Nashville. Memang pot untuk dia dan band dia pergi setiap hujung minggu. Tetapi pada satu hari, pada bulan Ogos 1980, Jack dilaporkan hilang selepas perform di kelab malam tu. Selalunya kalau Jack ni mabuk, dia akan tidur kat dalam van dan pagi besoknya dia akan balik ke rumah. So isteri Jack pada masa tu tak berapa nak hirau sangat. Dan lagi satu kemungkinan adalah si Jack ni adalah kaki perempuan. So ada possibility yang Jack ni pergi tidur kat rumah perempuan lain. Isteri dia pun dah reda dah. Mungkin dah tak larang nak bergaduh dah kot. Tapi bila dah masuk hari kedua, isterinya dah mula risau. Dia terus ke balai untuk membuat laporan orang hilang. Bila polis buat siasatan, salah seorang bartender yang bertugas pada malam tu perasan yang Jack keluar bersama-sama dengan seorang wanita yang berspek mata dan agak gempal. Beberapa hari selepas laporan kehilangan tu dibuat, pada 9 Ogos 1980, polis mendapat satu panggilan daripada seorang wanita mengatakan yang van milik Jack berada di satu kawasan perumahan. Pemanggil tu mengadu yang diorang dapat bau yang tersangat busuk keluar daripada van tu. So berdasarkan tips ni, mereka berjaya menemui van milik Jack. Sebenarnya van tu betul-betul dekat depan rumah orang guys. Jarak van tu pula dengan kelab malam tak berapa jauh, hanya 5 km je. Pada pukul 8.35 malam, isteri Jack menerima panggilan yang tak disangka-sangka daripada polis. Mayat Jack ditemui dekat dalam van dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Isteri Jack pun tanyalah, dia kena pergi ke rumah mayat ke untuk kena pasti mangsa? Polis immediately cakap, tak payah datang. Isteri Jack pun pelik lah. Habis tu macam mana nak tahu mayat tu Jack ke tak? Sebenarnya polis ada sebab tak bagi isteri Jack ni lihat mayat Jack. Jack sebenarnya ditemui tanpa kepala guys, badan sahaja. Forensik mendapati yang mayat Jack menerima kecederaan daripada
pisau dan juga beberapa kesan tembakan beberapa kali, dan masa kematian dianggarkan 5 hari sebelum mayatnya ditemui. Trauma weh isteri mangsa, sampaikan dia tak berani buka apa saja kebungkusan daripada post office sebab takut buka-buka tengok kepala laki kau. Hei, tak cuak member. Dia punya trauma tu sampai ke hari ni dia punya rasa. Tapi ada plot twist. 2 hari selepas penemuan mayat Jack, polis menerima satu panggilan daripada seorang wanita mengatakan salah seorang daripada rakan sekerjanya mengaku dia adalah pembunuh Jack Murray. Pada masa ni memang tengah kecoh dekat media akhbar yang polis menjumpai mayat Jack tanpa kepala. So ada kemungkinannya panggilan tu adalah panggilan prank. Tapi wanita dekat dalam tu cakap yang rakan sekerjanya mengatakan dia telah memenggal kepala Jack dan juga terbuntang mata polis. Polis langsung tak mengeluarkan detail tentang kecederaan Jack pun kepada media. So macam mana pemanggil ni tahu yang mayat Jack telah serta-merta pasukan polis terus pergi ke tempat kerja pemanggil tu, iaitu sebuah hospital persendirian di selatan Hollywood. Walaupun dengan kepungan polis, suspek berjaya meloloskan diri dan balik ke rumah apartmennya. Pada masa ni polis dah tahu dah identiti suspek. Suspek adalah seorang wanita yang berumur 36 tahun yang bernama Carol Bundy. Ini tak ada kena-mengena dengan Ted Bundy tau. Sedara CP-CP pun tak ada. Carol Bundy ni bekerja sebagai seorang nurse dekat dalam hospital tu. Bila tengok gambar Carol, memang kena dengan description yang diberikan oleh bartender di klub malam Little Nashville pada malam kehilangan Jack. Satu pasukan polis bergegas ke rumah Carol. Carol sebenarnya dah tahu dah polis akan datang. Buka-buka je pintu, Carol terus menyerahkan inspektor polis tu dengan satu kotak yang penuh dengan seluar dalam wanita. Menurut Carol, ini adalah milik kesemua mangsa-mangsa yang dibunuh oleh teman lelakinya, iaitu Douglas Clark. Menurutnya lagi, boyfriendnya adalah seorang pembunuh berseri yang dicari-cari polis selama hari ni, iaitu The Sunset Strip Slayer. Sebenarnya sejak awal tahun 1980-an, Hollywood telah menyaksikan beberapa siri pembunuhan kejam yang bermula dengan penemuan mayat 2 orang wanita tanpa kepala di tebing sungai berdekatan dengan pusat pemulihan air di Valencia, Los Angeles. Sejak daripada itu, 4 lagi mayat wanita ditemui dalam keadaan yang hampir sama di sekitar bandar Los Angeles. Kes ni betul-betul memeningkan polis disebabkan tak ada langsung bukti tentang suspek, dan identiti beberapa mangsa pun sampai ke hari ni masih tak diketahui. So siapa sebenarnya Carol Bundy dan juga Douglas Clark? Douglas ni sebenarnya tak ada masalah langsung masa dia membesar. So dikatakan dia adalah daripada keluarga orang senang. Bapanya adalah seorang pegawai atasan di dalam tentera laut US dan sentiasa berpindah randah. Douglas dikatakan pernah tinggal di India dan juga South Africa pada satu ketika. Pada umurnya 15 tahun pula, dia telah dihantar ke sekolah berasrama penuh di Switzerland. Pendek cerita, dia tak ada masalah langsung guys. Tapi si Carol ni pula lain cerita. Betul-betul kontra dengan Douglas ni. Ibu bapa Carol adalah kaki mabuk. Tahu je lah kaki mabuk ni macam mana kan. Memang tak boleh function macam keluarga normal. Carol lah tempat mereka melepaskan geram. Boleh dikatakan setiap hari Carol ni kena ligan. Mak dia lah yang paling kuat bully Carol. Pernah sekali tu masa Carol berumur 9 tahun, dia telah dihalau oleh maknya sendiri dengan mengatakan yang Carol ni bukan anaknya. Gila weh, 9 tahun kot. So tidurlah dia dekat tangga depan rumah tu pada tengah-tengah malam. Esoknya bila mak dia dah tak mabuk, barulah si Carol ni dibenarkan masuk kat dalam rumah. Boleh dikatakan seminggu sekali si Carol ni kena halau daripada rumah tau. Bila umurnya mencecah 13 tahun, maknya meninggal dunia atas penyakit yang tak tahulah apa benda. Ingatkan situasi ni berubah lah. Hei, lagi teruk guys. Bila dia tinggal dengan bapak dia, keadaan Carol lagi barai. Bapaknya nak Carol menggantikan tempat isterinya yang dah meninggal. Carol lah memasak, Carol lah kemas rumah, cuci baju, cuci pinggan dan segala-gala lah. Termasuklah layanan di atas katil. Ini anak sendiri tau. Hei, geramnya aku. Carol pula membesar menjadi seorang yang unattractive. Berat badannya mula naik dan dia mengalami masalah rabun pada usia yang sangat muda. Kalau compare dengan adik-adiknya yang lain, memang jauh berbeza guys. Carol ni dah macam mak-mak dah, walaupun usia dia baru belasan tahun. Bapaknya pun mula memberi perhatian kepada adiknya yang lebih lawa daripadanya. Disebabkan ini, Carol mula mencari perhatian daripada orang lain. Dia mula menggatal-gatal dengan strangers. Sampailah satu masa, Carol melacurkan dirinya untuk beberapa dolar je. Even kalau orang tak nak bayar pun, dia tak kisah guys. Janji dia dapat puaskan orang lain.
Sebenarnya jauh di sudut hati Carol, dia hanya perlukan seseorang yang boleh sayang dirinya. Dia nak sangat menjadi isteri, tetapi dia tak tahu macam mana lagi nak tarik lelaki tu supaya tertarik kepadanya. Susah gila kot. So itulah sebabnya dia tidur sana sini. Dia berharapan yang satu hari nanti lelaki betul-betul jatuh cinta kepada dia. Pada umurnya 15 tahun, bapanya telah berkahwin lain dan meletakkan Carol ni di rumah anak yatim. Dia seorang je tau, adik-beradik dia tak. Dan pada usia 17 tahun, dia telah berkahwin dengan seorang lelaki tua yang berumur 56 tahun dan dianugerahkan dengan 2 orang anak. Dia berkahwin pun hidup dia tak senang juga guys. Dia telah dipukul dan didera secara mental sampailah satu hari suaminya sendiri telah menceraikannya. Sementara Carol ni mendapat layanan seperti sampah. Lain pula keadaannya dengan Douglas. Pada masa ni Amerika adalah center of the world. Apa saja keluaran Amerika memang dicari-cari dunia. Douglas memiliki siri piring hitam daripada band-band daripada US. So obviously dia memang menjadi tumpuan para-para gadis di sekolahnya. Douglas pula memang dikenali sebagai smooth talker ataupun ayat cair lah. So memang tiap-tiap hujung minggu dia akan bermalam dengan gadis-gadis di Switzerland. Sampaikan kawan-kawannya menggelarkan dia The King of One Night Stand. Kalau dekat sini lah, Abang Boy gelarkan orang macam ni sebagai kupan, kutu pantai. Sampailah satu hari, dia terkantoi membawa perempuan ke dalam bilik dom. Pihak sekolah sebenarnya dah terima banyak aduan pasal si Douglas ni. Ini memang dah last warning dah. Tengok-tengok terkantoi pula bawa perempuan. Disebabkan ini, Douglas telah dibuang sekolah. Dia kemudian telah dihantar ke sekolah berasrama di US pula. Pada masa ni, selera Douglas dah makin pelik dah. Dia masih meneruskan aktiviti one night stand-nya dengan gadis-gadis sekolahnya. Tetapi kali ni, dia meletakkan alat rakaman video di tempat tersorok dekat dalam biliknya. So, selepas aktiviti bermain-main tu, dia akan playkan balik video rakaman tu dekat kawan-kawan dia. Dan pada masa ni, Douglas dilaporkan mula mencekik dan mengikat gadis-gadis semasa bermain-main di katil. Pada usianya yang muda tau, dia dah terdedah dengan bermacam-macam fetish orang dewasa. Pada tahun 1967, selepas tamat je persekolahan, dia telah menyertai Angkatan Tentera Udara US dan berkhidmat selama beberapa tahun. Habis je tu, hidup dia dah jadi tak tentu arah dah. Dia bekerja sebagai waiter kejap, lepas tu jadi mekanik kejap, tukang masak apa pernah. Basically memang tak ada arah tuju. Eventually dia mendapat satu kerja sebagai seorang operator kilang di sebuah syarikat pembuat sabun di Los Angeles. Itu pun tak lama guys, dia telah dibuang kerja disebabkan selalu sangat tak datang kerja dan juga bergaduh dengan rakan sekerjanya. Pada masa yang sama, dia telah dihalau daripada rumah sewanya disebabkan dia tak ada duit nak bayar. Pada masa ni lah dia mula berkunjung ke kelab-kelab malam. Tujuan dia adalah untuk mengayap perempuan-perempuan yang lebih tua untuk tidur semalaman. Bukan setakat tidur je, dia siap kikis duit dia orang kot. Dan beberapa bulan selepas hidup tonggang langgang ni lah Douglas bertemu dengan Carol Bundy. Niat awalnya Douglas hanya nak menggunakan Carol ni untuk bermalam dan juga pau duit. Lepas kikis tu dia nak belah. Tapi melihat yang Carol ni memiliki keyakinan yang rendah, terus dia fikir dia boleh gunakan Minah ni. Pada malam tu juga, Douglas telah berpindah ke rumah Carol. Carol pula pada masa tu berumur 36 tahun dan Douglas berumur 31 tahun. Macam Abang Boy cakap, Carol ni memang daripada zaman dia membesar pun dia telah diseksa secara emosi dan juga fizikal oleh bapanya. Dia pun dah melalui beberapa hubungan yang betul-betul toksik sebelum dia bertemu dengan Douglas. So bila si Douglas ni mengayat, Carol terus jatuh hati guys. Dia betul-betul fikir yang akhirnya dia telah bertemu dengan cinta hatinya. Carol sanggup lakukan apa saja untuk mengambil hati Douglas. Apa saja yang Douglas ni minta, Carol akan bagi punyalah. Hubungan mereka bertahan berbulan-bulan. Sampailah satu masa Douglas mengatakan yang dia tak lagi tertarik dengan Carol. Carol ni dah tak boleh dah memuaskan nafsu si Douglas. Pada masa ni lah Douglas mula share sexual fantasy dia dekat Carol untuk mengadakan hubungan seksual threesome. Nak tahu tak apa yang si Carol ni buat? Dialah yang pergi mencari pelacur dan bawa balik ke rumah untuk mengambil hati si Douglas ni. Ada juga masa yang si Douglas ni bawa balik 2 orang kupu-kupu malam ke rumah. Pendek cerita, kedua-duanya adalah pasangan gila. Ada sekali tu Douglas mengatakan yang dia berkenan dengan anak jiran sebelah.
Budak tu baru 11 tahun guys. Carol lah yang pergi mengumpan budak tu ke rumah untuk menangkap beberapa gambar dan bermain-main dengan Douglas. So Abang Boy harap korang faham sendirilah apa benda maksud bermain-main tu. Benda ni tak habis kat situ guys. Pada masa ni timbul idea dekat dalam kepala otak Douglas ni untuk menyimpan beberapa hamba di rumah. Yang ini Carol pun ikut je kehendak Douglas. Carol yang pada masa ni sangat-sangat desperate untuk menggembirakan si Douglas ni, sampaikan dah tak tahu membezakan apa yang betul dan salah. Semuanya bermula 2 bulan sebelum pembunuhan Jack terjadi. 2 remaja perempuan dilaporkan hilang di bandar Los Angeles. Gina Merano berumur 15 tahun dan juga kakak tirinya Cynthia Chandler yang berumur 16 tahun memang ada reputasi yang kuat lari daripada rumah. Pada masa laporan kehilangan tu dibuat, kedua-duanya telah terjebak dan juga pelacuran. Pada 12 Jun 1980, mayat kedua remaja tu ditemui di dalam semak bersebelahan dengan Highway Ventura, berdekatan dengan Griffith Park. Mereka dikatakan kali terakhir dilihat sehari sebelum mayat mereka ditemui. Kedua-duanya mengalami kesan tembakan di kepala. Menurut pakar forensik yang menyiasat, terdapat kesan serangan pada tubuh mangsa. Tetapi yang menjijikkan adalah serangan tu dilakukan selepas mangsa ni mati. Menurut Carol, semasa disoal siasat, pada masa ni dia tak join pun. Dia tak tahu pun yang Douglas keluar dan pergi kidnap 2 orang budak tu. Dia hanya tahu pada besok harinya dia jumpa 2 baju yang berdarah dekat dalam keretanya. Bila Carol tanya si Douglas ni, Douglas terus mengaku apa yang dibuat pada mangsa. Menurut Douglas, yang dia telah ditipu oleh 2 orang remaja tu. Duit dah bayar tapi budak tu tak nak bagi servis. Disebabkan ini, dia telah menembak kedua-duanya di dalam kereta. Douglas kemudiannya telah membawa kedua-dua mayat tu ke satu garaj miliknya di San Fernando Valley dan menangkap beberapa keping gambar dalam pos yang menjijikkan. Selepas dah puas, dia telah membuang mayat mangsa di tepi highway di Ventura. Walaupun Carol ni bersungguh-sungguh nak mengambil hati si Douglas, dia penggoyang mat lepas dengar pengakuan Douglas. Pada 14 Jun, Carol telah menelefon talian hotline untuk memberitahu apa yang berlaku. Tapi yang peliknya, selepas menunggu operator memindahkan talian kepada pegawai penyiasat, talian tu terputus guys. Dan Carol pun langsung tak call balik. Senyap gitu je. Pada masa ni bermulalah aktiviti tak bermoral kedua orang manusia gila seks ni. Carol yang pada mulanya goyang tentang apa yang berlaku, tapi kali ni dia join sekaki guys. Carol ni akan menggunakan personaliti keibuannya untuk mengumpan gadis-gadis ni untuk mempercayainya. Dia akan offer dorang isap lah ataupun minuman keras. Bila dorang dah percaya, dia akan bawa dorang ke dalam kereta. Buka-buka je pintu, Douglas dah menunggu mereka dengan sepucuk pistol dan memaksa mereka untuk masuk. Pada 20 Jun, Carol telah berjaya mengumpan seorang kupu-kupu malam yang hanya dikenali sebagai Katie. Setelah Katie sampai ke kereta, Carol mengeluarkan sepucuk pistol dan mengarahkan Katie untuk duduk di seat penumpang hadapan, sementara Carol berada di belakang Katie. Douglas jadi pemandu malam tu. Kalau ikut plan asal, Carol lah yang sepatutnya menamatkan nyawa Katie pada malam tu dengan menembak kepala Katie daripada belakang. Tetapi mungkin disebabkan cuak, last Douglas juga yang kena buat. Dorang drive selama beberapa jam, sementara Carol cuba untuk menanggalkan pakaian di mayat Katie. Sama juga mayat Katie telah dibawa ke garaj, tapi kali ni Carol join sekali guys untuk buat aktiviti jijik ke atas mangsa. Mayatnya telah dibuang di Green Valley, California. Mayatnya telah ditemui pada 2 hari bulan Mac 1981. Katie adalah di antara mangsa yang masih tak dapat dikenal pasti disebabkan hanya tengkorak dan beberapa tulang je yang ditemui. Tiada rekod orang hilang yang dapat dipadankan dengan identiti mangsa. Pada 24 Jun, seorang mayat ditemui tanpa seurat benang di belakang sebuah kedai di Burbank dengan kesan tembakan di kepala. Mayat tu kemudiannya telah dikenal pasti sebagai Karen Lee Jones yang berumur 24 tahun yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Beberapa minit selepas penemuan tu pula, polis mendapat satu lagi panggilan kecemasan tentang penemuan satu lagi mayat di lorong belakang sebuah bangunan di Studio City. Tapi kali ni lain guys. Dia punya brutal tu dia naik satu level. Mayat tu ditemui tanpa kepala.
Setelah menjalankan ujian cap jari, mayat kedua tu telah dikenal pasti sebagai Exie Wilson yang berasal dari Arkansas, Texas. In fact, kedua-dua mangsa ni bukan berasal daripada area California pun. Karen Lee Jones adalah bekas penuntut universiti di Arkansas dan mendapat beasiswa belajar. Tetapi, semasa dalam pengajian, dia tereksiden pula dengan boyfriend dia. So, dapatlah anak seorang. Disebabkan ini, dia telah dibuang daripada program beasiswa dan untuk menampung kehidupannya, dia terpaksa menjadi kupu-kupu malam. Dia dan Exie juga adalah kawan sekampung. Dalam sesi soal siasat, Karen mengatakan yang Douglas menyimpan kepala Exie di dalam peti ais di rumah. At one point, Carol ni pergi make upnya kepala tu untuk bagi cantik-cantik untuk si Douglas ni bermain-main. Hei, sick siut. Itu bukan nak patung tau. Kepala orang lah gila. Menurut Carol, apa yang terjadi adalah Douglas keluar berseorangan dan cuba untuk melanggan Exie. Pada masa ni, Exie dilihat bersama Karen di satu simpang. Masa dia cuba untuk mengayat tu, Exie menolak dengan cara yang paling kurang ajar. Tetapi selepas menunjukkan beberapa keping duit $100, last Exie bersetuju. Masuk-masuk je dalam kereta, Douglas terus membawa Exie ke Hollywood Hills dan disitulah dia telah menembak kepala Exie. Selepas memegang kepala Exie dan membuang mayatnya, Douglas tiba-tiba risau yang Karen dah nampak muka Douglas. So dia berpatah balik ke simpang tu untuk mencari Karen pula. Boleh jumpa pula geng. Tak tahulah apa alasan yang dia bagi dekat Karen. Tetapi Karen ni masuk ke dalam kereta Douglas. Apa kecerdik benar. Last dengan Karen sekali dibunuh pada malam tu. 2 hari selepas penemuan mayat Exie, seorang lelaki yang pada suatu malam on the way balik untuk park kereta dia kat rumah. Dia nak reverse untuk masuk parking. Tiba-tiba dia terlanggar sesuatu. Dia keluarlah untuk cek. Dekat tempat parking tu ada sebuah kotak kayu. Mula-mula tu dia ingatkan ada orang tertinggal kotak ni dan mungkin jugalah ada sesuatu yang berharga kat dalam. Dia buka lah, ada something yang berbalut dengan baju. Dia cuba buka balutan baju tu. Ambil kau. Kepala mat. Kepala orang. Kepala tu adalah milik Exie Wilson. Kalau abang boy nak cerita satu persatu mangsa diorang ni, memang panjang jadinya video ni. Dipendekkan cerita, Carol bagi tahu polis yang Douglas bertanggungjawab membunuh sekurang-kurangnya 9 orang wanita dan 4 daripadanya tak dapat dikenal pasti sampai ke hari ni. Semua ni mangsa Douglas tau. Semuanya perempuan. Kenapa tiba-tiba ada seorang lelaki pula? Kenapa Jack Murray dibunuh? Ini adalah satu-satunya mangsa yang telah dibunuh oleh Carol sendiri. Sebenarnya Carol dan Jack bertemu setahun setengah sebelum semua ni berlaku. Pada masa ni Carol bersama 2 orang anaknya berpindah ke apartmen di Valerio Gardens. Pada masa ni Jack bekerja sebagai maintenance dekat situ tau. Serta-merta Carol jatuh hati pula dengan Jack. Carol cuba sedaya upayanya untuk mendapat perhatian Jack. Dan ada sekali tu, Carol telah menyumbatkan kain di dalam pipe toilet rumahnya dan request untuk Jack datang untuk repair. Pada masa tu, Carol akan mengenakan baju jarang untuk menggoda Jack. Penyudahnya jadi skandal guys. Masa ni Jack dah berkahwin tau. Tetapi Jack bukan nak serius pun. Dah Carol serah tengkuk. Macam manalah dia nak tolak kan? Bukannya mamat tu ada iman. Jack telah meyakinkan Carol untuk menghantarkan anak-anaknya ke bapa mereka supaya Carol dan Jack ada masa untuk bersama tanpa diganggu. Lagi satu benda yang Jack ni buat adalah pau duit Carol. Jack telah meyakinkan Carol untuk membuka bank simpanan bersama. Bila kat dalam akaun tu dah ada 2-3 ribu, dia pergi cekaunya duit kawan tu guys. Lepas dapat duit, dia buat tak tahu je pasal Carol. Memang bernanah lah hati Carol. Dia punya patah hati tu sampaikan dia berpindah daripada tempat tu dan tinggal di sebuah apartmen di Burbank. Walaupun Carol ni patah hati, dia tetap pergi ke kelab malam tempat si Jack ni perform setiap minggu. Dan disitulah dia bertemu dengan Douglas. Douglas mengatakan kepada Carol kalau betul Carol sayangkan Douglas, Carol mesti sanggup membunuh untuknya. Memandangkan Carol tak berjaya membunuh Katie, Douglas menyuruh Carol untuk membunuh Jack untuk membuktikan kasih sayangnya kepada Douglas. Dan dia buat guys. Pada malam 4 hari bulan Ogos 1980, Carol keluar seorang dan pergi ke kelab The Little Nashville untuk bertemu dengan Jack. Masa kelab tu dah nak tutup, dia berjaya meyakinkan Jack untuk membawanya balik untuk menggandakan hubungan. Semasa dekat dalam van, Carol telah menembak kepala Jack. Carol juga telah beberapa kali di bahagian dada Jack dan melepaskan beberapa lagi das tembakan. Kepala Jack telah
untuk disembahkan kepada Douglas yang menunggunya dekat rumah. Ini adalah bukti cintanya kepada Douglas. Semasa sesi soal siasat, si Douglas ni pula, dia mati-mati tak mengaku apa yang dikatakan oleh Carol. Dia mengatakan yang Carol ada-adakan cerita untuk memburukkannya. Dia mengatakan yang Carol dan Jack lah yang bertanggungjawab atas kesemua pembunuhan yang terjadi. Dia mengatakan yang Carol telah membunuh Jack disebabkan Carol ni takut Jack akan melaporkan jenayah mereka kepada polis. Sampai ke sudah dia tak mengaku bersalah, guys. Pada masa ni polis tak menemui senjata yang digunakan dalam jenayah ni tau. Melilau polis cari. Dekat rumah tak ada, dekat dalam kereta tak ada, dekat tempat kerja Carol pun tak ada. Last adalah satu lagi tempat yang polis tak cari. Tempat kerja lama Douglas. Polis berjaya mendapatkan waran geledah dan memulakan pencarian. Sepanjang hari diorang mencari kat dalam kilang tu, tapi masih tak jumpa apa-apa. Last masa diorang dah siap-siap nak balik, salah seorang daripada pekerja kilang terjumpa satu ruang tersorok di bawah tangga. Bila dia cuba cek, terdapat sebuah beg kulit. Dan di dalam beg tu terkandung 2 pistol 25 kaliber semi-automatic Raven. Bila makmal forensik cek, ini adalah pistol yang sama digunakan untuk kesemua pembunuhan. Pistol ni telah didaftarkan di atas nama Carol. Masa sesi mahkamah, Douglas menafikan kesemua pertuduhan ke atasnya. Mamat ni siap dress up macam lawyer kot. In fact, dia mewakili dirinya sendiri dekat dalam mahkamah tau. Dia tak nak guna lawyer langsung. Mahkamah telah membenarkan Douglas 2 jam sehari di dalam bilik library mahkamah untuk pembelaannya. Sama juga, dia mengatakan yang Carol dan Jack lah orang yang bertanggungjawab atas kesemua pembunuhan yang berlaku. Bila satu persatu bukti dikemukakan, Douglas terus berubah, guys. Pada mulanya dia berlakon macam dia seorang yang bertanggungjawab dan patuh kepada undang-undang. Tetapi bila dia tak boleh nak lari dah, dia boleh naik angin. Dia tendang meja, baling kerusi, sampaikan dia maki hakim dan pendakwa raya dekat dalam mahkamah, guys. Penyudahnya pada 31 Mei 1983, Douglas Clark telah didapati bersalah atas 6 pertuduhan membunuh dan dijatuhkan hukuman mati. Manakala Carol Bundy pula, disebabkan pengakuannya, hukumannya telah diringankan. Dia didapati bersalah atas pembunuhan Jack Murray dan dijatuhkan hukuman penjara selama 27 tahun dan tambahan 25 tahun atas pertuduhan bersubahat membunuh. So total hukuman yang diterima adalah 52 tahun. Sampai ke sudah, guys, Douglas ni tak mengaku bersalah langsung atas semua pertuduhan. Mati-mati dia tak nak mengaku. Sampailah dia mati. Dia meninggal dunia baru tahun lepas sebenarnya, geng. Pada 11 Oktober 2023, semasa dalam proses menunggu hukuman mati. Korang bayangkan 40 tahun menunggu hukuman mati kot. Last dia mati sebab tua. Umur dia pada masa tu adalah 75 tahun. So that's it for today, guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.